Saudara, sepanjang 20 tahun penubuhan College Community, ia sentiasa berevolusi supaya sentiasa up to date dengan keperluan industri, dan sepanjang 20 tahun itu semakan silibusnya diadakan supaya ia terus bersama selari dengan keperluan industri. Dan untuk menyambut dan juga bercakap berkenaan dengan 2 dekad College Community, kita bersama dengan Encik Kamaluddin Daud, Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan College Community dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK, dan juga Teknologis Abdul Razak Sabtu, Pengarah Bahagian Governance dan Kecemerlangan JPPKK. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah, College Community sudah 2 dekad. Namun sekarang College Community apa kabarnya? Sekarang College Community setelah 2 dekad berkembang dengan begitu cepat sekali. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit sejarah berkenaan dengan penubuhan College Community ini. College Community ini ditubuhkan daripada satu memorandum Jemaah Menteri pada tahun 2000. Hasil daripada pembentangan daripada Menteri Pendidikan pada masa itu. Jadi College Community ditubuhkan pada tahun 2001. Jadi tujuan utama penubuhan College Community ini adalah untuk memberikan latihan dan kemahiran kepada semua peringkat masyarakat. Dan kita juga menyediakan peluang pendidikan kepada lepasan menengah sebelum menceburi pasaran tenaga kerja ataupun melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Jadi tujuan utama penubuhan College Community ini adalah untuk mendaya upayakan masyarakat. Jadi dengan cara memberikan pendidikan supaya nanti masyarakat mempunyai kehidupan yang lebih berkualiti. Baik. Jadi apa sebenarnya peranan signifikan dari yang dimainkan oleh College Community untuk kita kata membangunkan masyarakat, khususnya komuniti setempat atau sesuatu kawasan itu sendiri, Cik Razak? Okey. Terima kasih. Kalau kita lihat dulu untuk pembelajaran orang dewasa. Dulu kita selalu dengar pasal kemas. Kemas, di mana 1961 ditubuhkan, masa itu kemas. Mana orang dewasa belajar. Tapi dia tidak menyeluruh macam sekarang, kan. Di mana, seperti mana Cik Kamaluddin cakap tadi, tahun 2001. Melalui Jemaah Menteri, wujudnya College Community. Di mana salah satunya adalah membangunkan komuniti. Contohnya, kita pernah buat program dengan Perhebat, di mana untuk selama 18 bulan, askar yang akan dalam peralihan bersara, untuk bersara, diberi latihan oleh kita. Maksudnya mereka setelah menerima latihan, mereka boleh menjana melalui perniagaan yang dibuat. Contohnya dalam bidang kulineri. Jahitan sebagainya. Sekarang ni mereka dah boleh membina syarikat mereka sendiri dalam bidang caterer, kan, memberi perkhidmatan makanan dan sebagainya. Begitu juga sekarang ni kita membangunkan pelajar-pelajar tahfiz. Di mana kita tahu bahawa pelajar tahfiz lebih mendalam kepada ilmu agama. Dalam masa yang sama kita nak pelajar tahfiz ni terlibat dalam TVET. Kita beri kemahiran, beberapa kemahiran dalam TVET. Contohnya banyak, kalau kita lihat bukan setakat program-program yang ringan. Contoh kita ada program Games Art di College Community Selayang. Di mana kita tahu mereka menggunakan teknologi motion capture. Membuat animasi dengan menggunakan software. Kalau dulu orang nak buat siri animasi, kena lukis. Mereka kena lukis. Sekarang tak ada. Melalui pergerakan orang. Dan di-convert kepada animasi. Betul. Itu antaranya lah. Itu antara kita kata revolusi yang kita dapat lihat daripada dulu dan juga kini. Kalau ikutkan animasi dulu 2D, sekarang 3D. Dan juga ia beralih dalam fasa lebih mudah. Jadi mereka ini lebih senang untuk mencipta karya-karya baru melalui animasi. Itu kalau kita sentuh sedikit berkenaan dengan tadi kita dah sentuh berkenaan dengan sejarah, dan juga kita dah sentuh juga berkenaan dengan evolusi yang diadakan. Namun satu perkara yang baru, pembelajaran sepanjang hayat PSH ini sendiri, Encik Kamaluddin, boleh Encik kongsikan sikit berkenaan dengan ini, sebab sejak ia ditubuhkan, diadakan, diperkenalkan, berapa ramai sebenarnya penyertaan
dalam kalangan College Community. Okay. Sebelum saya menceritakan tentang pendidikan sepanjang hayat ini, saya juga ingin maklumkan bahawa di College Community selain daripada pendidikan sepanjang hayat, kita ada program sepenuh masa juga. Dan hari ini kita akan bercakap tentang pendidikan sepanjang hayat yang diadakan di College Community. Untuk makluman semua, daripada awal penubuhan College Community ini, DNA-nya adalah untuk mendaya upayakan masyarakat. Kita memberi pendidikan kepada masyarakat supaya nanti masyarakat kita dapat membentuk satu masyarakat yang berilmu, masyarakat yang berpengetahuan dan seterusnya masyarakat yang boleh nanti membina kehidupan mereka sendiri, sama ada melalui program-program keusahawanan dan sebagainya. Kita percaya kita akan boleh membentuk satu negara maju dengan cara kita membina masyarakat kita yang mempunyai pengetahuan yang terkini. Dan dengan cara itu sejak daripada penubuhannya pada tahun 2001, daripada 12 college community, sekarang kita ada 105 college community. Kita telah berkembang dan memberikan pendidikan sepanjang hayat ni kepada lebih 3 juta peserta. Wow, banyak. Lebih 3 juta peserta. Dan untuk tahun lepas saja, pada tahun 2022, kita dapat memberikan latihan pendidikan sepanjang hayat ini kepada lebih 240,000 peserta. Yang mana target kita pada tahun lepas adalah 150,000. Melebihi target? Melebihi 60% lebih melebihi target apa yang kita gambarkan. Jadi itu menunjukkan bahawa kita ada masyarakat yang berminat untuk menambah ilmu pengetahuan. Betul. Saya kira kalau kita cerita berkenaan dengan college community, berkenaan dengan politeknik ini, kita tak perlu risau sebenarnya. Saya boleh kira rata-rata daripada kru-kru belakang tabir Lensa IPT hari ini 60% ke 70% graduan politeknik dan juga college community. Namun Cik Razak, mesti lagi ada orang skeptikal ataupun berpandangan sinis terhadap JBPKK, Politeknik dan College Community. Mungkin untuk kita beritahu kepada mereka adalah dengan kerelevanan silibus-silibus di College Community selari dengan industri di luar sana. Jadi apa antara usaha yang digerakkan oleh JBPKK dengan KPT sendiri? Okey, untuk tahun ni kita cuba mengalihkan, orang kata mengubah landscape dari segi penawaran program di College Community. Okey, di mana kita nak halakan bahawa untuk komuniti saya. Okey, di mana dengan memperkenalkan micro credential. Maksudnya melalui micro credential, mereka dapat gunakan untuk mempersijilkan mereka melalui pengalaman pekerjaan yang terdahulu. Itu kaedah APEL yang diperkenalkan oleh MQA. Jadi dengan cara ini, kalau masa dulu mereka terdapat peluang untuk masuk ke Menara Gading contohnya, jadi dengan kaedah yang terbaru ni, semua orang berpeluang untuk melanjutkan pengajian. Untuk mendapatkan sijil dan sebagainya lah. Jadi dia program boleh saya tambah? Boleh. Dia program micro credential ini adalah satu program yang mana kita memberi latihan mengikut tahap-tahap yang tertentu. Dari tahap 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dengan cara mengumpulkan tahap-tahap kemahiran ini, peserta kita akan diberikan sampai satu tahap kita akan berikan satu sijil ataupun satu diploma mengikut tahap kemahiran mereka. Dan dengan cara ini pendidikan kita akan menjadi lebih fleksibel. Itu yang sebenarnya yang dimahukan oleh generasi sekarang. Baik. Encik Kamaluddin, kalau kita semak latar belakang cerita sejarah Encik Kamaluddin pula. Sebelum ni Encik Kamaluddin sebagai pengarah Poliku, Poli Kuching di Sarawak. Mungkin lihatnya di Politeknik gerak kerjanya begini, kalau di College Community gerak kerjanya begini. Mungkin ada sema dan imbang dalam College Community dan Politeknik. Apa yang antara boleh diusahakan? Okey, ialah dari pengalaman saya, pendedahan saya dekat Politeknik dan juga di College Community. Kedua-duanya merupakan institusi yang memberikan latihan TVET. Latihan vocational dan vocational training untuk mempersiapkan mereka di bidang pekerjaan. Cuma di Politeknik, bidangnya levelnya adalah diploma dan ke atas.
Okey. Diploma dan juga ijazah sarjana muda. Sementara di College Community kita memberikan latihan yang sepenuh masa tadi, sijil dan diploma. Diploma pun secara work-based learning. WBL. Ya. Okey. Ya. Dan juga program-program pendidikan sepanjang hayat ini yang saya sebutkan tadi. Okey, baik. Sebenarnya Politeknik College Community ni dia sudah lama. Jadi sampai ke hari ini kita masih lagi kadang-kadang bercakap kenaan dengan relevansi Politeknik dan juga College Community. Mungkin apa halangan, cabaran untuk kita perkenalkan Politeknik dan College Community, Encik Razak, ke masyarakat awam sekarang? Sekarang kalau kita lihat selepas COVID lah, memang kita lihat ada orang kata penurunan dari segi pelajar kita yang nak melanjut pengajian. Dia bukan setakat Politeknik dan College Community. Maknanya meliputi semua institusi. Mungkin mereka lebih kepada gig ekonomi. Sekarang ni kan. Jadi bagi JPKK, kita cuba sedaya upaya untuk mempromosikan program yang dapat menarik minat pelajar kita pada masa kini. Kan kalau kita jual benda yang sama seperti dulu, mana tak ikut kepada arus remaja sekarang, so mungkin tak ramai pelajar yang akan berminat untuk masuk program. So saya rasa itulah maknanya kita sedang berusaha untuk mengenal pasti sebenarnya apa minat. Apa minat remaja ataupun lepasan pelajar SPM kita. Jadi dalam untuk komuniti memang kita sentiasa saya rasa minat komuniti itu memang memang sentiasa adalah untuk belajar. Sebab dulu saya ingat masa memula college community kita tubuhkan, komuniti ni macam boleh ke mereka masuk, tak ada kelayakan dan sebagainya kan. Betul. Tetapi selepas pada itu, selepas saya 2-3 tahun selepas itu, ramai orang nak datang. Maknanya mak bapak kita kan, orang yang tak ada akademik dan sebagainya, kan nak datang. Begitu juga kita nak graduan yang hilang pekerjaan. Mereka boleh menggunakan college community untuk dapat kemahiran baru. Bagi mendapat peluang, mungkin mereka nak terlibat dalam usahawanan dan sebagainya. Okey, baik. Cik Kamaluddin, mungkin kita berada di penghujung slot. Mungkin kita nak dengarkan sikit setelah 20 tahun penubuhan College Community, apa antara harapan kepada mereka yang sedang menonton sekarang ini? Mungkin harapan juga College Community ingin bawakan kepada mereka. Boleh silakan secara ringkas. Yalah, selepas 20 tahun wujudan college community, kita mengharapkan nanti keterlihatan college community ini dalam radar remaja kita ini, supaya kita menjadi satu institusi yang menjadi pilihan mereka untuk melanjutkan pengajian. Dan satu lagi, kita juga berazam untuk menjadi satu institusi yang memberikan latihan dan kemahiran kepada masyarakat, supaya nanti masyarakat kita adalah satu masyarakat yang berilmu, masyarakat yang berpengetahuan, satu masyarakat yang moden, yang boleh menerima perubahan teknologi sekarang ini, dan seterusnya menyokong aspirasi negara mewujudkan konsep madani yang diwar-warkan, disebutkan. Jadi kita berazam untuk menyokong kempen negara madani ini dengan cara mewujudkan satu masyarakat yang moden dan berilmu pengetahuan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang dihasratkan itu mencapai kenyataan, dan insyaAllah semoga berjaya kepada College Community dan juga Politeknik. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Encik Kamaluddin Daud, Timbalan Ketua Pengarah Governance JPPKK dan juga Teknologi Abdul Razak Sabtu, Pengarah Bahagian Governance dan Kecemerlangan JPPKK yang sudi bersama kita. InsyaAllah kepada penonton sekalian, kita akan berehat seketika sebab kita akan dengarkan dulu ucapan raya daripada warga kerja dan pelajar IPT di Malaysia. Saksikan.